Nervous lah. Saya pun nervous. Saya nervous dengan line ni masalahnya. Aduh, masalah aku lah. Kenapa lah waktu ni dia nak. Apa dia? Ready slide. Saya dah ready slide lah. Okay. Tak apa, relax dulu. Saya nak share slide tu ke? Tak payah kan? Tak apa, biar je. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tunggu sekejap lah sampai 9-5 minit macam tu baru mula. Okay, tunggu yang lain join dulu ya. Okay. Saya live sekali ke? Saya dah ada live ke belum lagi kan? Dah. Dah ada Okay. Minta maaf. Tak apa. Hai, Assalamualaikum. And selamat sejahtera. Kita tunggu lagi around 2 minit before kita start. Welcome back to our live sharing session. Terima kasih sebab sudi luangkan masa untuk mendengar perkongsian daripada yet another PhD holder kita. Saya Sumayyah, moderator anda, dan sesi perkongsian khas ini dibawakan kepada anda oleh Proofreaders United. Okay, sementara kita tunggu speaker kita, saya nak kongsi sedikit lah, buat sedikit iklan lah. Saya akan show, link yang ada dekat skrin ni. This is our Telegram channel. Basically kami sediakan konten-konten pasca siswazah. Dan konten-konten ni percuma kami sediakan dekat Telegram channel ni. Jadi macam ada isu-isu semasa pasca siswazah ke, ataupun macam technical tips ke, kami ada kongsi kat situ. Jadi bolehlah check out kita orang punya Telegram channel. So doktor, okay kita? Okay. Minta maaf lah, terkeluar. Sorry. Kita macam slow. Dia terkeluar tadi. Internet connection, sorry. Yeah. So bimbang juga dalam tempoh ini, kemungkinan bila-bila masa dia akan terkeluar sendiri dan sebagainya. So minta maaf lah. Okay, doktor. Harap tuan-tuan dan puan-puan Unify dalam faham lah. tempoh nak upgrade. Sorry Ya, betul. Maaf tuan-tuan dan puan-puan kalau ada macam glitching ke apa ke, slow ke, saya cakap dulu and then masalah yang berlaku ni nak buat macam mana maaf awal-awal. Jadi tanpa melengahkan masa, saya jemput speaker kita pada malam ini, Dr. Muhammad Hafifi Jamri. Silakan doktor. Okay, terima kasih Sumayyah, moderator kita pada malam ini. So, internet connection masih okey ke di sana? InsyaAllah. Okey ke? InsyaAllah okey. Saya cuba yang terbaik lah. Anda kata di tengah-tengah yang sebagainya, anda kata berlaku lagging dan sebagainya, bagi tahu Takut juga saya punya penyampaian tak clear dan sebagainya, maklumkanlah apa-apa nanti. Boleh ke? Boleh. Alright. So, saya share screen dulu Okay, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Sumayyah. Doktor buffering sedikit lah. Dia buffering Dapat tengok tak? Okay, dia tak keluar okay. Okay. Okay, alright, keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Keluar Okay, terima kasih Sumayyah. Pertamanya saya ucapkan terima kasih kepada Proofreaders United di bawah kendalian pengasas Dr. Muhammad Zaki. Terima kasih kerana menjemput saya bersama dengan saudari Sumayyah untuk memberikan sedikit perkongsian lah berkenaan dengan pengalaman saya sepanjang menjalani pengajian di peringkat PhD di Universiti Sains Malaysia USM. So, saya teruskan dengan latar belakang diri saya terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Hafifi bin Jamri. Saya berumur 30 tahun dan berasal dari Penanti Bukit Mentajam, Pulau Pinang. Berikut merupakan kronologi pendidikan saya lah. Saya dulu bersekolah di Sekolah Kebangsaan Seri Penanti di kawasan rumah saya lah.
daripada tahun 1998 sehingga tahun 2003. Kemudian saya menyambung pengajian di peringkat PMR dan juga SPM di Sekolah Menengah Kebangsaan Penanti, tamat pada tahun 2008. Kemudian sambung pada tahun 2009 dan 2010 untuk STPM juga di SMK Penanti dan tamat. Kemudian sambung pengajian di peringkat what we call that, Sarjana Muda Komunikasi dari tahun 2011 hingga 2014, 3 tahun di USM. Kemudian sambung pula pengajian di peringkat master dalam bidang pentadbiran awam 2014 hingga 2015, setahun sahaja. Kemudian terus sambung ke pengajian di peringkat PhD 2016 hingga 2021. So jika dilihat dari segi kronologi pendidikan saya ini, bolehlah dikatakan bahawa saya menyambung pengajian secara terus dari satu peringkat ke satu peringkat, ya. Tapi dalam tempoh masa saya menyambung pengajian tersebut juga ada saya bekerja secara sambilan, kontrak dan sebagainya di USM, di beberapa organisasi di USM, bekerja dengan C3, dengan Pusat Pendidikan Dadah dan Perubatan, Pusat Pengajian Komunikasi, bekerja sebagai graduate research assistant di sana dan sebagainya. So adalah beberapa pengalaman kecil yang saya timba melalui pekerjaan di Universiti Sains Malaysia. Saya juga ada buat freelance, freelance sebagai enumerator, transcriber di luar lah, dengan organisasi luar, mengambil upah lah sedikit sebanyak, membantu projek-projek luar sikit, membantu sikit-sikit lah, taklah bagus sangat, biasa-biasa saja. Boleh geng lah ni. Sikit-sikit je boleh lah. Lepas tu proofread pun saya ada buat juga, sikit-sikit juga, tapi bahasa Melayu saja. Bahasa Inggeris saya tak cukup power lagi. Masih dalam tempoh masa untuk polish English saya, insyaAllah. Lepas tu dalam baru ni saya baru je tamat pekerjaan GRA di Pusat Pengajian Komunikasi dan sekarang sedang menunggu ataupun mencari peluang-peluang pekerjaan sebagai tenaga pengajar di kolej ataupun universiti awam ataupun swasta, insya-Allah. So saya mohon di sini jasa baik Sumayya, Tuan Zaki dan juga penonton di sini, insya-Allah mohon doakan saya supaya saya memperoleh pekerjaan dalam masa yang tempoh yang terdekat, insya-Allah. Okay, itulah sebuah sedikit latar belakang saya pada malam ini. Terus kepada tips untuk what we call that, sebelum pengajian PhD. So itulah misi matlamat kita pada malam ini, iaitu untuk berkongsi berkenaan dengan what we call that tip untuk menyambung pengajian di peringkat PhD. So boleh nampak ke? Boleh. Nampak kan? Boleh. Untuk tip yang pertama, dapat lihat ke Sumayya? Boleh, saya nampak. Hello? Boleh, Doktor. Hello Sumayya, di sana dengar ke? Dengar. Dapat dengar ke? Ya. Nampaknya doktor yang tak dengar saya ni. Clear? Ya, betul, saya boleh dengar. So untuk tip yang pertama adalah perbetulkan niat dan dapatkan restu ibu bapa. Itu semestinya lah. Saya sebelum menyambung pengajian di peringkat PhD, perkara pertama yang saya tanyakan adalah ibu saya dululah dengan bapa saya berkenaan dengan pendapat mereka, sama ada okey ke, tak okey ke untuk saya sambung pengajian di peringkat PhD. Jadi ibu saya tiada masalah lah untuk saya sambung pengajian. Dalam masa yang sama, parents saya memberi restu dan juga berkat untuk saya sambung pengajian, sebab kita perlu ingat bahawa kita menyambung pengajian ni kita kena ada niat. Macam saya niatkan pada peringkat awal untuk menyambung pengajian di peringkat PhD, satu saja niat saya, iaitu untuk membantu keluarga saya, insya-Allah. Andai kata PhD ini menjadi satu asbab pembuka jalan kepada peluang-peluang pekerjaan dan sebagainya, insya-Allah di masa hadapan, maka berikanlah jalan tersebut kepada saya melalui memegang PhD ini, insya-Allah. Jadi sebabkan itulah maka saya menyambung pengajian di peringkat PhD. Jadi menerusi niat tersebut daripada peringkat awal, saya bawa niat tersebut sehingga akhir. Yang mana saya apa-apa yang berlaku, permasalahan dan sebagainya, saya berpegang balik kepada niat. Niat saya untuk habiskan pengajian untuk bantu keluarga saya, insya-Allah. Andai katalah asbab daripada ini. Saya tak kisah pun sebenarnya dari segi what we call that, pekerjaan dan sebagainya. Saya okey saja untuk masuk ke bidang pengajaran ataupun pentadbiran dan pengurusan. Jadi daripada awal niat tersebut seperti itulah, dan dapatkan juga restu dan ibu bapa je kawan-kawan yang postgrad kat sini, yang mana yang melihat menonton, awal dulu berbetulkan niat,
tanya mak ayah dulu, okey ke tak okey untuk sambung pengajian di peringkat PhD. Itu yang pertama. Tip yang kedua adalah semakan status kewangan semasa. Perkara ni saya rujuk sebagai sangat penting. Sangat penting. Sebab apa? Sebab sebelum untuk menyambung pengajian di peringkat PhD, anda perlu ingat dalam diri anda bahawa apabila menyambung pengajian di peringkat PhD melibatkan banyak kos, ya, banyak kos kewangan yang kita akan kemungkinan akan hadapi, tanggung dan sebagainya. Macam saya alhamdulillah di peringkat master dan juga peringkat PhD, saya memperoleh my master dan juga my PhD daripada pihak Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia. So my brain 15 ya. Saya memperoleh my brain 15. So daripada situ alhamdulillah mereka taja saya, KPT taja saya untuk tempoh 3 tahun bagi peringkat PhD. Diorang bagi sejumlah wang dalam tempoh 3 tahun, diorang bagi sejumlah amount lah of money. Dan after that kalau kata kita belum habis lagi, diorang takkan penalty kita. Except kalau kata you gagal. Kalau you gagal, then you kena bayar balik lah apa jumlah amount yang diberikan oleh pihak KPT kepada anda. Sama juga dengan master pun. Master pun diorang bagi kepada saya untuk RM10,000 untuk 3 semester kena habiskan lah. So diorang bagi tu untuk yuran saja. Untuk yuran saja. Tapi untuk PhD ada bagi untuk yuran dan juga allowance sara hidup, ESH kita panggil di peringkat PhD. Alhamdulillah lah. So kawan-kawan kat sini yang mana menonton, yang trainee nak sambung pengajian di peringkat PhD, semak status kewangan anda dulu. Sebab ada dalam kalangan kawan-kawan saya yang sebelum sambung PhD, diorang bekerja dahulu. Diorang bekerja setahun, 2 tahun, 3 tahun. Simpan duit dulu. Ada dalam kalangan kawan-kawan saya yang daripada peringkat antarabangsa, ya, daripada luar negara, diorang pun sama. Diorang bekerja dengan mana-mana company dulu, simpan sebanyak yang mungkin duit, wang, dan baru datang ke Malaysia. Tapi diorang ada matlamat, 3 tahun kena habis. 3 tahun kena habis. Sebab duit tu cukup untuk 3 tahun je. Kadang-kadang saya rasa kesian juga. Sebab ada dalam kalangan diorang ni kadang-kadang sampai ada yang makan tu bercatu. Sebab nak selesaikan pengajian dan duit tu nak guna untuk data collection dan sebagainya, nak beli software dan sebagainya. So banyak perkara yang perlu diambil kira ya dari segi kewangan tu sendiri. Sebab kita berhadapan dengan PhD ni, tempoh masanya tidak pasti. Research mode. It is not a coursework ataupun mixed mode ya. It's a research mode yang mana kita tak pasti bila akan tamat. So daripada peringkat awal tu sendiri kita kena aware lah benda ni. Dari segi status kewangan kita sendiri biarlah dalam keadaan yang stable ya. So saya time tu dapat my brain 15, alhamdulillah itu memang rezeki lah time tu. So dia taja untuk 3 tahun, tapi saya tamatkan pengajian tempoh 5 tahun. Tapi dalam tempoh 3 tahun dibiayai tu, saya menyimpan juga. Jadi apabila berlaku extend sikit, setahun ke 2 tahun lepas tu, memang kita pakai balik lah duit yang mana ada yang simpanan tu. Kita pakai balik lah duit yang simpan tu. Sebab tu even you dapat scholarship pun, you kena still merancang. Kewangan anda, simpan duit tu juga. Jangan honeymoon lah dengan duit tu. Guna semua. Jangan honeymoon lah dengan duit tu. Simpan juga so that bila emergency ke apa benda ke, kita dah ada duit untuk backup ya, untuk backup. Dan duit tu jugalah kita nak guna untuk bayar hostel, duit tu jugalah kita nak bayar pengangkutan kita daripada rumah ke sini dan sebagainya. Kalau kita berulang-alik, makan di universiti dan sebagainya. Saya dulu dekat universiti, saya tinggal di hostel pada peringkat awal. Pada 2 tahun setengah macam tu, saya keluar daripada hostel, saya berulang-alik daripada rumah Bukit Mentajam ke Universiti Sains Malaysia. So, of course lah, masa mula-mula dekat universiti pun cost juga. Even kita dekat rumah nak ulang-alik pun naik motor ke kereta pun still cost juga. So it's all about money kan. Tapi alhamdulillah dalam tempoh selepas what we call that 3 tahun tu, duit berbaki tu saya guna untuk yuran pengajian dan juga what we call that untuk makan minum saya lah lepas tu. Tapi dalam masa yang sama dibantu juga oleh parents saya, ibu bapa saya. Ibu bapa saya masih membantu juga lepas duit tu dah makin susut kan. So ibu bapa saya masih lagi membantu saya dari segi kewangan sedikit sebanyak sampailah ke Viva Bose. Waktu Viva Bose tu diorang saya tak perlu lagi bayar untuk yuran lagi. So time tu start from Viva tu sampai habis tamat hantar final thesis tu tak perlu bayar lagi di USM. So di konsep USM macam tu lah. Once you go for Viva dah masa kalau kata macam saya buat strategi. Macam saya nak masuk nak dekat waktu semester baru nak masuk tu, time tu saya hantar
Jadi masa semester baru tu masuk tu, waktu tu Viva. Jadi semester baru tu saya tak perlu nak bayar lah untuk semester tu. So you have to strategize lah. You have to strategize your money, you have to strategize your payment dan sebagainya. Kena ada perancangan yang baik lah dari segi ekonomi dan kewangan tu sendiri. Itu untuk tip yang kedua ya. Untuk tip yang ketiga adalah pemilihan universiti sama ada dalam ataupun luar negara. Ini pun bagi saya sangat penting untuk you pilih universiti yang you rasa macam okey ke tak okey untuk you. Macam saya secara peribadinya saya memilih USM sebab pada waktu degree dan juga master saya telah pun di USM. Setia lah dengan USM tu. Jadi memang duduk di USM tu lah. Ada juga kawan-kawan saya yang menyatakan kepada saya, duduk kat USM je, cubalah pergi universiti lain, kembangkanlah minda tu sikit. Ada dalam kalangan kawan kita yang mengkritik sedemikian rupa, tapi itulah janganlah bergurauan dan sebagainya, kita biarlah kan, kawan-kawan kita bukan orang lain. So bagi saya rasa macam secara peribadinya di USM mudah untuk dari rumah ke USM. Sebab dekat kan, daripada rumah saya Bukit Bertajam ke USM lebih kurang setengah jam macam tu je. So apa-apa urusan ke emergency dan sebagainya, andai kata bapa kamu ke ataupun mak kamu sakit dan sebagainya, dah boleh balik lah. Dah boleh balik cepat-cepat kan. So macam tu lah, kita kena fikir dalam masa sama saya memilih Universiti Sains Malaysia juga sebab dalam masa sama dalam tempoh degree dan master tu sendiri saya dah kenal ramai lecturer dan sebagainya, siapa yang saya nak ambil sebagai supervisor dan sebagainya di USM tu sendiri, bagaimana corak pelaksanaan program dan sebagainya di USM. Dah begitu familiar sebenarnya. So disebabkan itulah maka saya rujuk bahawa USM adalah yang terbaik pilihan saya pada waktu tersebut dan saya memilih USM. Begitu juga dengan kawan-kawan kita yang postgrad yang lain. Kalau nak memilih UM ke, UKM ke, UPM ke, pilihlah berdasarkan kepada kita, minat kita kepada universiti, sayang kita kepada universiti dan juga what we call that, kita suka nak masuk universiti ni. Itu pentinglah untuk pilih universiti. Begitu juga kalau kata kita pilih luar negara pun, universiti luar negara pun sama juga, kita kena berbalik semula kepada faktor kewangan sebentar tadi, sama ada cukup ataupun tidak untuk kita berada di universiti tersebut dalam tempoh yang lama dan sebagainya untuk menyambung pengajian di sana. So yang tu tip yang ketiga. Tip yang keempat adalah pemilihan penyelia. So ini adalah yang paling penting. Sangat penting Sangat penting sebab dalam kalangan rakan-rakan kita, orang panggil ramai yang menyebut, postgrad akan menyebut, pilihlah yang penyelia yang kita rasa macam kita suka dan kita yakin di bawah seliaan dia. So saya kenal dengan supervisor saya ada 3 orang supervisor. Dr. Nurzali Ismail, Profesor Dr. Jamilah Haji Ahmad dan juga Dr. Darshan Singh. Bagi saya secara peribadinya, ketiga-tiga supervisor saya ni sangat membantu. Daripada awal pendaftaran PhD sampai tamat pengajian PhD. Membantu tu, saya boleh katakan secara peribadinya, saya sayang kat dia orang lah. Saya sayang kepada ketiga supervisor saya ni lah. Sebab membantu tu daripada awal macam Dr. Nurzali Ismail dan juga co-supervisor saya yang ketiga. Pada peringkat awal saya memilih mereka berdua ni disebabkan masa tu saya pada buat kempen HIV AIDS. So lepas final year project masa degree tu saya sambung master, tapi saya masih minat dengan kempen. Jadi saya approach Dr. Nurzali dan juga Dr. Darshan Singh. So kita sembang dan sebagainya, then kita come up with the idea lah. Then saya propose kepada mereka saya nak buat berkenaan dengan kempen bahaya penyalahgunaan dadah, dan dia orang okey. So kita come out lah with the objective dan sebagainya kan. So time tu saya dah rasa macam 2 supervisor saya ni sangat membantu lah. Lepas tu disebabkan supervisor saya yang pertama ni dia belum graduatekan lagi, jadi saya perlu memilih orang lagi supervisor. Jadi saya perlu memilih supervisor yang ada pelajar yang telah digraduatekan. Jadi saya rujuk bahawa Profesor Dr. Jamilah Haji Ahmad yang juga pakar dalam bidang perhubungan awam dan juga CSR sebagai sangat sesuai untuk saya time tu untuk dipilih sebagai penyelia. Doktor dah start. Sekejap tuan-tuan dan puan-puan, saya contact. Okey kan semuanya kat sana? Doktor lagging tadi, buffering. Sekarang okey ke? Sekarang okey. Sekarang okey. Tapi so, dia sampai pemilihan penyelia tadi tu lah. Okey, minta maaf. So pemilihan penyelia tu sangat penting. Kita kena fikir
bahawa apabila kita memilih penyela ni, dia kalau kata pelajar-pelajar postgrad ni, kita anggap seperti kita berkahwin tau. Macam perhubungan perkahwinan lah. Macam perhubungan perkahwinan yang mana kita akan berada dengan penyela kita ni dalam tempoh beberapa tahun. 3 ke 5 tahun sebagai contoh kan. So dalam tempoh 3 ke 5 tahun ni, of course lah, kita perlu jaga hubungan dan sebagainya. Jadi pilih penyela tu yang kita yakin dan pasti bahawa dia boleh menyela kita dengan baik. Dalam masa yang sama, hubungan kita dengan dia insyaAllah akan berada dalam keadaan yang baik-baik sahaja insyaAllah. So itu tip yang keempat. Tip yang kelima adalah pemilihan tajuk. Perkara ini dirujuk sebagai sangat penting disebabkan kita perlu memilih tajuk yang mana saya rujuklah sebagai yang kita minat. Janganlah kita memilih tajuk disebabkan sebagai contoh kadang-kadang ada dalam kalangan pensyarah yang diorang dah ada geran pendidikan tau. Diorang ada geran pendidikan, so diorang perlukan student, master ataupun PhD student. So kadang-kadang masa diorang advertise, we call that, iklan berkenaan dengan geran pendidikan ni memerlukan GRA untuk menjalankan kajian berkenaan ini. Dalam masa sama menyambung pengajian PhD kan. Tajuk yang diorang beri tu mungkin sesuai, mungkin tidak sesuai. Jadi kita janganlah memilih begitu sahaja. Kita perlu melihat juga tajuk tersebut kita minat ataupun tidak. Kalau kata kita minat, then go on with that. But it's good for you if you can, what we call that, pilih tajuk yang betul-betul kita minat dan ada perasaan untuk mencari sebanyak mana mungkin ilmu di bawah bidang tersebut, tajuk tersebut. Macam saya bidang saya adalah perhubungan awam dan kesihatan. Banyak kempen kesihatan di Malaysia ni. Tapi saya berminat dengan kempen HIV/AIDS, saya berminat dengan kempen bahaya penyalahgunaan dadah. Tapi waktu final year project, dulu saya dah pernah buat kempen HIV/AIDS. So saya nak benda yang baru, jadi saya move kepada kempen bahaya penyalahgunaan dadah. Dalam masa yang sama pada waktu 2016 tersebut, masa saya tengah buat PhD tu, baru je start, tiba-tiba Timbalan Perdana Menteri pada waktu tersebut, Datuk Seri Dr. Zahid Hamidi, melancarkan kempen perangi dadah habis-habisan. Oh, memang kena waktu tu. Masa saya baru start saya punya PhD, tajuk tersebut tiba-tiba dia lancarkan kempen perangi dadah habis-habisan. Jadi perkara tersebut dirujuk sebagai alhamdulillah kebetulan, dan saya boleh menjalankan satu kajian untuk menganalisis keberkesanan kempen tersebut sendiri. Itulah orang bagi sebab sedikitlah di mana tajuk tersebut memainkan peranan yang sangat penting, yang mana kita minat dan sebagainya, kita rasa untuk mencari ilmu-ilmu, dan kita kena pastikan juga tajuk yang kita pilih tersebut informasinya mudah dicari. Bukanlah kita katakan tajuk tersebut info mudah dicari maknanya ramai orang buat. Tidak. Kadang-kadang kita perlu ingat bahawa dalam dunia ni kajian yang kita buat ni kemungkinan orang lain dah buat. Ya? Kemungkinan orang lain dah buat. Tapi kita kena faham satu benda. Metod yang digunakannya mungkin berbeza. Sampel yang digunakannya mungkin berbeza. Lokasi yang digunakannya mungkin berbeza. Sudut pandang dia sendiri mungkin berbeza. So perkara-perkara tersebut jelas membezakan kita dengan kajian-kajian lepas. Disebabkan itulah maka what we call that, adanya novelty dalam novelty ataupun pembaharuan dalam kajian yang kita jalankan ini menerusi dapatan-dapatan yang akan kita perolehi. So itu tip kelima lah, pemilihan tajuk. So ini pula adalah tip semasa buat PhD ya. So tip yang keenam adalah anggap seperti pekerjaan. Anggap PhD ni seperti pekerjaan. Kenapa saya mengatakan sedemikian rupa? Sebab masa yang ada waktu buat PhD full time ni kadang-kala terlalu fleksibel. Ya, kita fleksibel. Kalau kata you are full time student, very flexible. Kita macam what we call that, bimbang lah, takut nanti kita terleka, dibuai mimpi. So kita kena anggap PhD ni seperti pekerjaan. Sebab bila kita anggap dia seperti PhD seperti pekerjaan, maka kita akan buat jadual dan sebagainya. Kita akan cuba berdedikasi, berdisiplin untuk cuba menamatkan pengajian PhD dalam tempoh 3 ke 4 tahun dan sebagainya, dan sebagainya kan. So dalam masa yang sama, bila kita anggap PhD ini seperti pekerjaan, kita rasa ada komitmen untuk menghabiskan, komitmen untuk menyelesaikan. Pada waktu saya buat PhD dulu, saya punya supervisor yang ketiga, Dr. Darshan Singh, pada awal-awal pengajian tu, saya berada di Pusat Pendidikan Dadah dan Ubatan. So di sana diberikan kepada kami, saya dan rakan-rakan yang lain, kubikel, tempat-tempat lah
tempat-tempat untuk duduk tempat duduk, ada lab kita tempat duduk. Memang saya duduk kat situ daripada pukul 8 pagi sampai pukul 5 petang. 8 pagi sampai 5 petang. 8 pagi sampai 5 petang. Kadang-kadang kalau kata kawan-kawan nak drag masa nak extend masa sampai pukul 8 malam. Oh, kita tunggu. Sama-sama buat kerja kan sampai pukul 8 malam. Sebab apa? Sebab kadang-kadang ada what we call that, benda-benda yang kita nak selesaikan, conference dan sebagainya, kita nak buat slide dan sebagainya. Dalam masa yang sama, bila kita what we call that, ada kubikel macam ni, ada tempat duduk macam ni, so mudahlah kita nak buat kerja di tempat seperti mana bekerja lah. Fokus, lebih banyak tumpuan yang boleh kita berikan. So itu yang saya rujuk sebagai sangat penting, di mana kawan-kawan di sini anggaplah PhD tersebut seperti pekerjaan anda. Jika menyambung pengajian di peringkat PhD full time lah. Kalau part time saya faham, kena bagikan masa antara what we call that PhD dan juga pekerjaan. Tambahan pula kalau kata what we call that, setelah pun berkahwin dan berkeluarga, maka kena bahagikan juga masa dengan suami dan isteri ataupun anak-anak dan keluarga dan sebagainya, ibu dan ayah kan. So macam saya masih bujang, jadi saya luangkan masa bersama keluarga sajalah. Jadi full time student and have family, ada keluarga di rumah, ibu dan ayah. So situlah masa yang saya habiskan. Tapi banyak saya follow dengan duduk di lab lah. Masa 3 tahun awal tu saya duduk banyak di Pusat Pendidikan Dadah dan Perubatan. Kemudian what we call that, waktu tempoh we call that, lebih lepas tu, setahun lepas tu saya duduk di Pusat Pengajian Komunikasi sebab my brain dah habis, scholarship dah tamat, maka saya bekerja sebagai GRA, Graduate Research Assistant di Pusat Pengajian Komunikasi USM, di bawah Dekan Dr. Nurzali Ismail yang juga saya punya what we call that, supervisor saya lah, main supervisor saya. So itu tip yang ke-6. Tip yang ke-7 adalah pembinaan dan penjagaan hubungan dengan penyelia. Okey, perkara ini sebagai sangat penting ya. Tolonglah rakan-rakan postgrad cubalah menjaga hubungan baik dengan penyelia, sebab at the end of the day diorang lah yang akan membantu you all daripada awal sampai tamat. So anggaplah you punya what we call that, supervisor ni seperti abang ataupun ayah ataupun ibu anda. Jangan bermusuh dengan supervisor, cuba yang terbaik untuk tidak bermusuh dengan supervisor. Cuba follow guideline yang diberikan sebab dia orang adalah pakar. Dan kita, saya selalu berpegang pada perkara ni dia orang adalah pakar dan kita ingin menjadi pakar seperti mereka. Kita ingin menjadi pakar seperti mereka. Jadi of course lah, kita yang belum pakar ni kena dengar apa yang pakar cakap. Dengar apa yang pakar cakap. Ada kata kita ada pandangan berbeza pandangan dan sebagainya. Kita boleh berbincang dengan supervisor kita. Tapi kita kena pandai lah. Datang dengan justifikasi, datang dengan what we call that, fakta yang kukuh, fakta yang bukan untuk menyerang, tapi fakta yang lebih kepada perbincangan yang baik dan positif. Itu sangat penting sebab hubungan antara penyelia dan juga what we call that, student ni sangat penting dalam tempoh pengajian PhD ni. Sebab ada kes-kes lah yang sebelum-sebelum ni pun ada dalam kalangan pelajar yang bergaduh dengan supervisor dan sebagainya. Itu saya tak nak sentuh lah. Tapi memang ada. Tapi kadang-kadang bukan sebab apa pun. Sebab benda-benda yang kecil sahaja. Kadang-kadang saya rujuk bahawa kita sebagai student janganlah terasa hati sangat dengan supervisor ni. Kadang-kadang supervisor ni memberikan kita kritikan untuk membina kita menjadi lebih baik. Ya? Bukannya untuk menjatuhkan kita. Tidak. Diorang pun cuba usaha untuk menggraduatkan kita, untuk menyelesaikan PhD kita, untuk membantu kita selesaikan PhD insya-Allah. Sebab dia orang pun follow lah, mengikuti segala apa yang dinyatakan oleh supervisor kita. Tip yang ke-8 adalah pembinaan kumpulan perbincangan. Tip yang ke-8 adalah pembinaan kumpulan perbincangan. Kawan-kawan postgrad semua yang sedang menonton, kena ingat bahawa PhD is not a lonely journey kalau anda bijak memilih lah. Maksud saya sekarang ni, kita janganlah buat PhD itu seorang-seorang. Macam mana Profesor Dr. Nur Zaidi Muhammad Daud mengatakan, jangan buat PhD seorang-seorang. Cuba untuk bercampur dengan rakan-rakan PhD kita yang lain. Postgrad, tak kisahlah master ke, PhD ke, cuba bercampur. Yang dia orang buat research dan sebagainya kan. Jadi bila kita ada satu team di lab dan sebagainya, kita akan banyak berkomunikasi tau. Bila kita banyak berkomunikasi ni, kita dapat menjana idea yang baru. Kadang-kadang kita permasalahan kita tu sendiri, kadang-kadang tu telah pun dihadapi oleh rakan kita sebelum ni.
Jadi rakan kita sebelum ni, dia boleh bagi idea kita balik. Oh, hang punya masalah macam ni, hang patutnya buat macam ni. So nampak? So melalui penyelesaian permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh what we call that, oleh diri kita sendiri. Kalau kata kita berhadapan dengan permasalahan, maka kita boleh tanyakan kepada rakan-rakan kita yang sedang menyambung pengajian bersama-sama kita di dalam lab dan sebagainya. So mereka juga boleh insya-Allah membantu kita. So kumpulan tu sangat penting ya. Kumpulan tu sangat penting. Dalam lab dan sebagainya, macam saya dekat communication, saya ada beberapa rakan international students daripada Palestin, daripada Pakistan, daripada Najib. Okay, sementara tu saya teringat previous speaker punya point. So saya tambahlah sementara kita tunggu connection Dr. Okay. Selain daripada kawan-kawan yang kita boleh jumpa secara fizikal, kita boleh juga join grup-grup yang macam tadi saya bagi ada Telegram channel kan. Itu kat situ kami memang ada berikan macam tips-tips yang mungkin permasalahan yang pernah dihadapi oleh student yang lain, ataupun ada groups yang saya rasa mungkin banyak grup-grup yang membantu pelajar-pelajar PhD. Jadi boleh join grup-grup tersebut so that kita boleh dapatkan info-info yang kita perlukan dan diorang boleh bantu kita sekali lah. Doktor? Hello, minta maaf Okay. Tadi saya cover Doktor. Maaf di atas line. Okay, thank you so much Sumayya. Oh, saya sangat mohon maaf. Saya rasa Unify dah makin teruk dari segi dia punya upgrade system ya. Faham. Tak apa Doktor. Yang ni boleh nampak tak saya sharing screen? Sekejap Doktor. Tak nampak lagi Doktor. Okay. Sekejap Boleh. Okay, saya dapat tak? Okay. So kumpulan perbincangan itu sebagai sangat penting untuk kita ada satu group. Macam saya ada dekat lab, dekat communication pun saya ada, dekat pusat penyelidikan dadah dan ubat-ubatan pun saya ada. So what we call that, masa kat sana tu memang kita banyak berbincang berkenaan TC dan sebagainya. Kadang-kadang kita bincang juga berkenaan dengan pembangunan artikel, jurnal dan sebagainya. So benda-benda perbincangan ni sangat penting so that bila kita ada satu group of people, kita akan lebih kuat. Kita akan rasa bahawa kita bukannya lonely, tapi kita bersama di satu boat, di satu sampan ataupun di satu kapal untuk menyelesaikan pengajian di peringkat PhD insya-Allah. So benda-benda tersebut saya rujuk sebagai sangat penting. Datanglah ke lab kalau boleh rakan-rakan PhD, postgrad, kalau boleh stay in the lab, staylah in the lab. Cubalah datang ke lab. Bila kita bercampur dengan ramai orang, insya-Allah kita akan rasa bahawa PhD ni bukan seorang-seorang. PhD ni ramai lagi berada di situasi yang sama seperti kita. So dengan cara tersebut kita akan seronoklah untuk menyelesaikan pengajian tersebut. So itu tip yang ke-8. Tip yang ke-9, sertai seminar, persidangan dan juga pertandingan. Yang ni saya jujur cakap, dalam tempoh pengajian PhD ada beberapa seminar, persidangan dan juga pertandingan telah pun saya sertai. So what we call that, saya rujuk seminar, persidangan dan pertandingan ni sebagai sangat penting disebabkan ianya bukan sekadar kita apabila kita menyertai seminar ataupun persidangan atau pertandingan ni, dia dapat polish kita punya communication tau. Sebab bila kita pergi seminar, persidangan dan pertandingan, kita akan banyak berkomunikasi. Kita akan membentangkan kita punya kertas kerja dan sebagainya kan. So benda-benda macam tu sebenarnya dalam masa yang sama bukan sahaja memberikan kita nilai tambah dari segi komunikasi, tetapi juga keyakinan kita. Keyakinan kita untuk berucap di hadapan orang. Keyakinan kita di masa hadapan yang mungkin kita akan berhadapan dengan interviewer dan sebagainya bila kita nak masuk ke peringkat untuk ditemuduga untuk pekerjaan dan sebagainya. So benda-benda ni lah bukan sekadar di peringkat degree, master, tetapi juga di peringkat PhD. Kita cuba untuk polish kita punya communication skill. Dan dalam masa yang sama, dapatannya adalah dapat menghasilkan penerbitan. Penerbitan dapat dihasilkan, bukan sahaja kita sertai sebagai peserta dan juga pembentang. Kita dapat juga hasilkan output iaitu penerbitan. Penerbitan itu akan menjadi satu KPI untuk kita. Ada dalam setengah universiti sekarang ni yang dah mewajibkan mewajibkan pelajar-pelajar untuk menerbit, untuk publish Sumayya. So what we call that, publication ni dirujuk sebagai sangat penting. Dia ada juga level-level dia. ISI,
Scopus, MySite, chapter in book dan sebagainya. Saya rujuk bahawa publication tu juga sangat-sangat penting apabila kita ingin memohon pekerjaan. Sebagai contoh, nak jadi tenaga pengajar akademik di Universiti Awam sebagai contoh. Mereka sekarang banyak universiti yang saya nampak, yang saya menyertai temuduga, ada juga yang saya sertai temuduga, yang diorang melihat kepada Scopus punya level publication. So diorang nak at least 3 Scopus untuk publication. Saya so far alhamdulillah baru ni saja baru mencapai 3 Scopus. Sebelum ni 2 Scopus saja. Tapi sekarang ni alhamdulillah dah dapat 3 Scopus. Dalam masa yang sama, alhamdulillah, thank you so much Sumaya. So dalam masa yang sama, saya ada juga penerbitan dalam chapter in book yang telah pun diterbitkan. Ada juga satu penerbitan di MySite Index, satu di Era Index, dan ada lagi 4 lebih kurang untuk diterbitkan di Procedia dan juga chapter in book. Sedang menanti lagi 4 untuk diterbitkan insya-Allah. So kita boleh lihat di sini ya, ada penerbitan yang kita boleh perolehi menerusi extraction daripada thesis kita punya data tu sendiri. Macam saya punya supervisor Dr. Nur Zali pada peringkat awal masa saya di tahun pertama ya, dia menggalakkan saya untuk saya tulis paper awal. Even time tu kami batch saya terkecuali daripada diwajibkan untuk menerbit. Tapi Dr. Nur Zali berpandangan hadapan, sangat optimis. Dia nampak bahawa melalui publication Hafifi ni, nanti Hafifi boleh bawa kepada bidang pekerjaan. Bidang pekerjaan nanti pun diorang akan meminta untuk you tunjuk publication you sebagainya. Kalau kata you nak jadi tenaga pengajar akademik lah, nak jadi tenaga pengajar akademik, so publication sebagai sangat penting untuk dilihat ya. So dia pada waktu tersebut dia minta saya untuk try dulu tulis satu paper, then saya start dengan paper review. So saya start dengan paper review dulu daripada chapter 2 literature review. Saya extract data tersebut, saya cuba rephrase dan sebagainya, saya buat flow of the story, then saya come out dengan satu penghasilan artikel. Then saya tunjuk kepada saya punya supervisor ketiga-tiganya, dia orang berpuas hati, dan saya hantar. Saya hantar yang pertama pun ke Malaysian Journal of Communication, Jurnal Komunikasi. Dan memang Scopus Index kali pertama dalam hidup saya hantar ke penerbitan dan terbit terus, Scopus Index terus, alhamdulillah. So memang rezeki lah tentu. Memang saya rujuk, saya pun terkejut. Saya rasa macam, dahsyat lah. Saya rasa diri saya macam dahsyat. Tapi itu berkat daripada supervisor saya punya doa, tunjuk ajar, dan juga ibu bapa saya dah rakan-rakan. Sebab kita masa tu pun saya banyak juga hantar patah balik sebab banyak kan perbaikan yang perlu dijalankan, correction. So saya pun memang tak sangka time tu, alhamdulillah rezekilah untuk penerbitan tersebut. Tapi from that saya belajar bahawa paper tu sendiri pun ada kelemahan yang perlu diperbaiki, dan saya improvise sikit untuk paper yang seterusnya. So daripada situ sikit demi sikit lah saya cuba improvise diri saya. Sekarang ni pun saya rujuk bahawa saya masih banyak kekurangan yang dari segi penulisan akademik dan sebagainya, yang mana saya perlu untuk improvise. So berbalik kepada tip yang ke-9 tadi tu, seminar persidangan dan pertandingan, sertailah seminar persidangan dan pertandingan ini supaya anda boleh dapat output dari segi penerbitan, dan juga dalam masa yang sama anda dapat bina keyakinan diri. Saya pertandingan di USM saya sertai satu saja, iaitu USM 3-minute thesis competition. Waktu tersebut tahun 2018. Dan alhamdulillah memang saya sertai itu pun berkat daripada tunjuk ajar Dr. Nur Zali, cara untuk membentangkan kita punya thesis dalam tempoh 3 minit. So time tu 2018 menjadi Johan untuk kategori social science, sains sosial. So alhamdulillah rezeki juga lah yang tu pun, sebab cuba-cuba yang tu. Sebab kita cuba untuk tunjuk kita punya dapatan je sebenarnya. Menang kalah itu belakang kira lah, itu bonus lah. Belakang kira lah kalau kata dapat, alhamdulillah. Sebab Dr. Zali pun time tu menggalakkan saya untuk mencuba saja. Menang ataupun kalah itu belakang kira. Kalau ada rezeki, alhamdulillah. Tak ada rezeki, tak apa. Yang tu tips ke-9. Tips ke-10. Selalu baca, selalu update literature review, cakna dengan isu dan perkembangan semasa dalam negara serta luar negara. Kenapa saya cakap macam ni? Sebab mungkin literature kita yang kita baca, yang kita nak masukkan ke dalam bab 2 literature review, dan juga kita nak bincang nanti di bab 5 discussion, dia adalah benda-benda yang baharu tau.
dia dalam tempoh pengajian PhD ni, rakan-rakan postgrad yang sedang menonton kena ingat sebaik-baiknya adalah tempoh 5 tahun. 5 tahun adalah tempoh yang baik lah untuk kita cari literature. Dapatkan seberapa banyak-banyak literature yang berkaitan dengan kita punya bidang. Tak kisahlah jurnal apa nama web, jurnal ke ataupun artikel berita, sebab kadang-kadang informasi tu dapat diperolehi daripada jurnal, dapat daripada berita. Tapi cuba sebaik mungkin untuk dapatkan fakta daripada jurnal. Jurnal pun kalau boleh rakan-rakan carilah jurnal-jurnal yang daripada Index Web of Science, Scopus Index, itu jurnal-jurnal yang bagus lah untuk dari segi dia punya database dan dia punya level jurnal lah. So dengan cara tersebut kita punya penulisan tersebut lebih berkesan dan juga efektif dari segi fakta dan sebagainya. Dalam masa sama kita juga kena cakna dengan isu dan perkembangan semasa, disebabkan kemungkinan perkembangan semasa yang berlaku dalam negara tersebut ada kaitan dengan kita punya tesis, ada kaitan dengan kajian kita. Waktu tersebut kita boleh ambil memetik kenyataan yang dikeluarkan oleh menteri sekian-sekian dan sebagainya, kita boleh masukkan ke dalam kita punya tesis, kita punya kajian dan sebagainya kan. So kita kena ingatlah bahawa kita bukannya terperap di lab saja, fokus tesis sahaja tanpa kita mengambil tahu berkenaan dengan perkembangan isu-isu semasa yang berlaku dalam negara. Sebab benda tu sangat penting supaya kita lebih up to date dari segi kita punya knowledge berkenaan dengan kita punya kajian dan juga senario semasa yang berlaku di peringkat tempatan iaitu negara kita dan juga di peringkat global. Kita kena ingat macam tu. So itu tip yang ke-10. Tip yang ke-11 adalah perancangan jangka pendek dan panjang. Kita kena ada satu milestone ya. Kena ada milestone berapa lama kita nak habiskan pengajian ni. Contoh 3 tahun. Dalam tempoh 3 tahun ni apa yang kita nak cuba nak hasilkan? Output apa yang kita cuba nak hasilkan dari segi penerbitan, dari segi pertandingan inovasi yang kita sertai dan sebagainya, dari segi pengalaman kita, kemahiran kita dan sebagainya. So semua tersebut perlu ada perancangan ya. Sebab macam saya sendiri di bawah tajaan KPT My Brain 15, kita kena hantar progress report. Progress report perlu dihantar kepada pihak KPT. Setiap satu semester kena hantar. Diorang nak tahu perkembangan kita. Dan supervisor juga perlu sign ya. Perlu sign tanda tangan di borang yang telah disediakan oleh pihak KPT, yang mana borang tersebut perlu dihantar kepada pihak KPT so that they know our progress. Dia tahu kita punya progress perkembangan PhD macam mana. Dan kat situ pun ada tertulis comment supervisor. So kita tak boleh tipu lah. Sebab supervisor know kita very well kan. So kat situ memang tertera kat situ lah comment supervisor dan sebagainya, grade yang diberi dan sebagainya. So kat situ pun kita boleh nampak lah kita punya achievement semasa, apa yang kita capai dan sebagainya. Sebab bila kita lepas proposal defense, kita rancang proposal defense setahun, kena defense. Lepas defense setahun, data collection. Lepas data collection, tempoh 3 bulan ke 6 bulan, go for untuk penulisan bab 4 dapatan. Then untuk 2 bulan ke 3 bulan, then terus masuk ke bahagian discussion. Then come up with conclusion and recommendation, iaitu kesimpulan dan juga cadangan. So benda-benda tersebut kita kena ada satu timeline. Bila kita ada timeline, kita punya kerja lebih tersusun, teratur dan juga efektif dari segi penghasilan tersebut sendiri. So itu tip yang ke-11. Untuk tip yang ke-12 adalah upgrade diri dengan kemahiran yang perlu ada sebagai seorang penyidik kuantitatif dan kualitatif. Saya tak pastilah rakan-rakan postgrad dekat sini yang sedang menonton ni, saya tak pasti sama ada mereka ni penyidik PhD researcher dalam bidang kuantitatif ataupun kualitatif. Tapi tak kisahlah anda kuantitatif ataupun kualitatif person, anda perlu upgrade diri anda dengan kemahiran-kemahiran yang perlu ada sebagai researcher. Kalau anda ada dua-dua lagi bagus. Macam saya ada kemahiran dalam SPSS. Dalam masa yang sama saya juga belajar berkenaan dengan atlastik kualitatif. So penting ya Sumayya untuk kita ada kemahiran ni, so that bila apa-apa kajian yang datang kepada kita kemudian nanti, bila kita nak bekerja dengan supervisor kita ataupun kita nak jadi assistant professor dan sebagainya di masa hadapan, membantu profesor kan untuk kajian-kajian di bawah beliau,
So mungkin kajian tersebut kuantitatif tapi PhD kita kualitatif. Jadi bagaimana? So dia what we call that, kurang kat situ kemahiran yang boleh membantu kepada projek tersebut, projek kajian tersebut. Jadi andai kata kita mempunyai kedua-dua kemahiran, kuantitatif pun kita tahu, kualitatif pun kita tahu. Itu satu bonus untuk anda. Macam saya dalam proses untuk upgrade dalam masa dari semasa ke semasa. Sebab SPSS pun saya tahu pun basic, atletik pun saya tahu pun basic, taklah begitu banyak lagi pengetahuan yang mana benda-benda tersebut juga perlu diimprovise dari semasa ke semasa. Sebab waktu tersebut hanya what we call that, dia punya keperluan untuk extract data, analyze data secara deskriptif, dan mungkin ada analisis sedikit lebihan lah, advanced analysis tu ada lah sedikit tapi tak begitu banyak. Sebab penggunaan dua data kan. So kemahiran tu rujuk sebagai sangat penting lah untuk sebagai seorang researcher dalam pengajian PhD ini. Itu tip yang ke-12. Tip yang ke-13 adalah bersosial secara sihat. Dekat sini kan saya cadangkan rakan-rakan PhD supaya menyertai doctorate support group. Andai katalah belum ada rakan-rakan yang dekat sini yang belum menyertai doctorate support group, sertailah doctorate support group. Sertai jugalah Proofreaders United yang sedang dipancarkan ini. Sertailah Proofreaders United. Kenapa? Saya show Telegram channel. So itu dia punya Proofreaders United punya Telegram channel. So boleh ikuti. Kenapa saya kata kena ikuti grup-grup sedemikian ini? Sebab adanya perkongsian yang dibuat oleh admin, ya. Sebagai contoh saudari Sumaya merupakan admin kepada Proofreaders United, merupakan manager kepada social media untuk Proofreaders United. Beliau lah yang banyak berkongsi pengetahuan baru, ya, berkenaan dengan dunia pasca ustazah ni. So bila kita bersosial secara sihat, dia punya positive vibe tu sendiri akan datang kepada kita. Kita tengah buat PhD, kita nampak pula post-post ni. Contoh dekat Doctorate Support Group, dekat Proofreaders United, kadang-kadang ada permasalahan pelajar, ya, yang tak tahu satu perkara yang diorang post ke dalam grup tersebut, ya. Waktu tersebut kita akan dapati bahawa kemungkinan masalah yang dihadapi tersebut adalah sama dengan masalah kita. Cuba kita tengok kepada komen-komen di bawah tu, di bawah soalan tersebut. Kita mungkin akan dapati bahawa rakan-rakan kita yang postgrad yang mungkin dah selesai, diorang ada beri komen, oh you patut buat macam ni, oh caranya macam ni, oh macam ni kan. So itu adalah penyelesaian lah, kemungkinan penyelesaian lah kepada belenggu masalah yang kita hadapi. So follow lah Doctorate Support Group, Proofreaders United dan juga grup-grup pelajar di universiti. Sebab bila kita follow grup-grup sedemikian, kita dapat tahu perkembangan di dunia pasca ustazah. Kita dapat juga tahu perkembangan di universiti yang sedang kita duduki, yang sedang kita sambung pengajian PhD ini. Tak adalah kita tak tahu langsung program apa yang dianjurkan oleh universiti, oleh IPS Universiti dan sebagainya. Perkara-perkara tersebut perlu juga kita tahu, ya. Sebab apabila kita tahu program-program apa yang dijalankan, mungkin kita boleh join program tersebut. Sebagai contoh di di USM, kita ada beberapa program oleh pihak IPS USM, bengkel metodologi kajian dan sebagainya, bengkel berkenaan dengan communication skill dan sebagainya yang dibuat oleh IPS USM untuk pelajar pasca ustazah, yang mana dia punya harga bayaran yuran hanya RM10 saja. RM10 je. Murah kot. Kalau kata orang luar nak join seminar ataupun program IPS USM, kena bayar mungkinlah mahal sedikit. Saya kurang pasti berapa jumlah. Tapi untuk pelajar universiti sendiri RM10 je. So saya rujuk bahawa peluang ini patut di-grab oleh rakan-rakan pelajar universiti untuk kita dapat peroleh seberapa banyak ilmu yang mungkin daripada pakar-pakar yang berkongsi ilmu tersebut sendiri. Okey? Dan ini merupakan otai-otai dalam bidang akademik yang saya rujuk. Anda semua rakan-rakan postgrad kat sini boleh dan patut ikut. Ini nama-nama lah. Sebagai contoh, yang pertama Profesor Dr. Nur Zaidi Muhammad Daud. Yang kedua Dr. Herol Azril Muhammad Syafril, pakar dalam paper review. Buat paper review sangat bagus.
dan dia banyak berkongsi teknik-teknik ya berkenaan dengan cara nak buat paper review dan sebagainya. Dr. Syamsuri Tawati Sharif bagus dalam statistik, analisis statistik. Saya juga pernah menghubungi beliau ya, tanya berkenaan beberapa perkara berkenaan analisis statistik. Bagus. Dr. Anita Adnan banyak berhubung dengan dia sebelum ni untuk pembelian software. Saya beli software Atlas T daripada Dr. Anita Adnan untuk banyak lagi software lah, software Grammarly, software Turnitin, software Atlas T seperti saya katakan tadi. So boleh beli daripada Dr. Anita Adnan. Dr. Ani Munirah, pakar dalam bidang Atlas T, kemahiran Atlas T, kualitatif ya. So boleh follow Dr. Ani Munirah. Dr. Othman Talib, pakar dalam bidang Mendeley, bahagian Mendeley ya. Boleh what we call that, follow Dr. Othman Talib. Banyak juga perkongsian daripada Dr. Othman Talib, ada banyak bengkel yang dibuat. Dr. Abdul Rahim Rizwan juga banyak juga perkongsian yang diberikan oleh Dr. Abdul Rahim Rizwan, Dr. Ramaya, Profesor Dr. Ramaya, statistik, Dr. Tava ya, iaitu one of the proofreaders juga yang pakar dalam bidang proofreaders, dan juga Dr. Yusri Ibrahim yang juga pakar dalam bidang method. So ini merupakan antara contoh-contoh otai-otai ataupun pakar-pakar dalam bidang akademik yang patut kita rakan-rakan PhD, postgrad follow. Jangan unfollow, follow. Follow lepas PhD habis pun still follow. Sebab hari-hari dia orang bukan hari-hari lah, setiap minggu, setiap bulan banyak perkongsian yang diberikan oleh what we call that pakar-pakar akademik ini yang saya rujuk secara peribadi sangat baik, sangat membantu dan sangat berkesan. Sebagai contoh saya petik nama Dr. Herul Azril kat sini ya. Dr. Herul Azril juga banyak berkongsi. Dr. Nur Zaidi pun banyak berkongsi. Setiap hari Dr. Herul akan sebagai contoh dia menulis statement status ya, status di Facebook. Tulis tesis tak hari ni. Sebagai contoh kan. Bila kita dah starkan dia, jadikan sebagai favorite, jadikan Dr. Herul ni sebagai favorite, dia punya status tu akan lalu dulu tau. Akan lalu kat timeline dulu. So kita akan nampak status dia dulu. So kita rasa macam betul juga tak tulis lagi tesis hari ni. So kita akan rasa perasaan sedemikian. So cepat-cepatlah tesis. So perkara-perkara tersebut lah yang saya rujuk. Bersosial secara sihat, kita add pakar-pakar akademik ni dan kita follow mereka, dan insyaAllah positive vibes yang dibawa oleh golongan akademik ini mampu sampai kepada kita dan kita berjaya menyelesaikan pengajian PhD dengan jayanya insyaAllah. Itu tips yang ke-13. Tips yang ke-14 adalah berehatlah sekejap. Berehatlah sekejap ni maksud saya janganlah di lab sahaja. Pergilah berjoging ke, bersenam ke, kan? We call that untuk menenangkan minda sekejap. Sebab kadang-kadang kita bila buat PhD ni saya faham kadang-kadang stres sebab banyak fikir. Sebab baca jurnal kadang-kadang satu jurnal kita baca satu hari tapi nak ambil satu ayat je. Baca punya panjang lebar dalam kali satu ayat je kita ambil. So kadang-kadang stres juga sebenarnya, tapi kita kena faham lah ini dunia kita, dunia pasal siswazah. So perkara-perkara tersebut sebenarnya kadang-kadang memberikan satu stres sedikit kepada kita. Jadi untuk melegakan stres tersebut, berehatlah sekejap. Berehat tu dengan cara seperti inilah, senaman, buatlah kalau kata yoga dan sebagainya kan, keluar jalan-jalan. Sekarang ni macam situasi pandemik ni tak boleh lah. Macam dulu waktu saya dalam tempoh pengajian PhD, rakan-rakan kita ada buat dekat pusat pendidikan dadah dan perubatan, kita ada jalan-jalan kampus ya, pusing kampus, bermain badminton bersama rakan-rakan, geng-geng pusat pendidikan dadah, pusat pengajian komunikasi pun ada mengajak untuk bermain badminton dan sebagainya, bersukan dan sebagainya. So perkara-perkara tersebut sebenarnya memberikan sekurang-kurangnya masa untuk kita berehat daripada memikirkan tesis sekejap. Kemudian lepas kita berehat tersebut, kita kembali kepada tesis kita. So itu cara saya lah, cara yang tips yang boleh saya berikan untuk melegakan sedikit ataupun memberikan ketenangan sedikit semasa buat pengajian peringkat PhD ini. Itu tips ke-14. Tips ke-15 adalah self-reward. Self-reward ni adalah kita memberi ganjaran kepada diri sendiri. Memberi ganjaran kepada diri sendiri ni dia boleh jadi dalam konteks kita belanja diri kita makan. Contoh, tiba-tiba hari ni kita dapat news kata paper publish. Kita punya journal article publish. Seronok lah. So masa hari tu kita bolehlah belanja ibu bapa kita, pergi makan ke, sebab kita nak meraihkan
nak meraihkan happiness tu, kegembiraan sebab paper publish. Sebab kita kadang-kadang tunggu sampai 6 bulan, kadang-kadang tunggu sampai setahun nak publish satu paper tu kan, kadang-kadang lah. Sebab saya dulu masa paper yang pertama, yang paper review tu, masa yang saya ambil 3 bulan saja untuk paper tu di-review, kemudian 3 bulan lagi dah publish dah. Maknanya total 6 bulan. Paper yang kedua saya ambil masa lebih kurang 6 bulan, lepas tu bulan ke-7, bulan ke-8 tu dah publish lah. Paper saya yang ketiga yang baru ni, yang what we call that, publish baru ni tu, itu masa setahun masa dia ambil. So memang agak what we call that, lama juga tunggu. So bila kita publish paper tu, kita keseronokan dia tu lain. Atau shock seronok sebab paper tu yang kita tunggu-tunggu last kali publish juga. Yang paper-paper yang lain dia lebih kepada conference. Kita pergi conference, yang paper yang lain sedang menunggu tu, dia pergi conference, persidangan, menunggu, kemudian publish. Dia tak ada macam journal kita tahu, kita hantar direct. Tapi persidangan kita hantar, dan dia akan adalah blind review dan sebagainya oleh editor dan sebagainya sebelum kita punya paper accepted. Ada juga persidangan yang confirm paper accepted tapi dia akan publish dalam proceeding saja. Iaitu dia based on, depend on what we call that, orang panggil apa, conference tu sendirilah, dia punya apa publication opportunities dia. Dan rakan-rakan postgrad kat sini pun kena sebelum nak publish paper apa benda pun lihat kepada publication opportunities di conference yang anda sertai. Supaya nanti janganlah anda tiba-tiba merungut, anda pergi ke conference ni tapi publish dalam proceeding saja. Sebenarnya dia dah state kat situ dah, selected papers will be published. So kita kena bijak merancang dari segi kita punya what we call that, penerbitan pun. Ada setengah conference yang dia tulis kat situ all accepted papers will be published in chapter in book. Dan yang tu bagi saya rasa macam jaminan. Sebab macam mana anda kata apa berlaku sekalipun, organizer akan cuba sehabis baik untuk memastikan paper yang kita hantar dan telah dibentangkan tersebut akan publish dalam chapter in book. So kita kena buat satu strategi untuk pergi conference, strategi penerbitan dan sebagainya. Perkara-perkara tersebut saya rujuk sebagai sangat penting untuk dilihat oleh pelajar-pelajar yang sedang menyambung pengajian PhD pada waktu ini, untuk dilihat perkara-perkara tersebut. Dan seperti saya kata tadi tu, apabila kita berjaya satu perkara, pertandingan dan sebagainya, apa benda yang kita buat, capai satu perkara, selesai chapter 1, selesai chapter 2, selesai chapter 3 dan sebagainya, berilah self reward pada diri sendiri. Kalau tidak pun berilah kek untuk diri sendiri, ataupun berilah kek kepada ibu dan bapa kita yang telah banyak mendoakan kita, dan juga supervisor kita. Kita nak hadiahkan kepada supervisor kita, berilah kek, coklat dan sebagainya. So dia orang pun happy dengan kita punya kejayaan dan sebagainya. Itu tips yang ke-15. Untuk tips yang ke-16 adalah menjaga kerohanian. Di sini saya rujuk bahawa seperti mana yang dinyatakan oleh saya punya supervisor ya, Dr. Nur Zali, selalu dia pesan kepada saya, banyakkanlah bersedekah. Ibu bapa saya pun kerap kali ya beritahu saya, banyakkanlah bersedekah. Sebab yakin dan pasti bahawa sedekah itu merupakan pembuka jalan dan juga pemberi kemudahan jalan. Dia akan memudahkan kita semula. Apabila kita banyak bersedekah, insya-Allah dia akan memudahkan kita menjalani pengajian PhD ini dengan lancar insya-Allah. Sebab yakinlah sebab kadang-kadang bila orang sakit dan sebagainya kan, perasan tak kadang-kadang orang sakit dia dah minta untuk kita bersedekah. Dia minta kita sebagai anak dan sebagainya untuk mewakili dia bersedekah. Sebab dia tahu bahawa dengan bersedekah insya-Allah asbab kebaikan daripada sedekah itu kemungkinan boleh membawa kepada kesembuhan kepada diri pesakit tersebut sendiri. InsyaAllah dengan izin Allah jugalah. Sama juga dengan yang ni pun. Asbab dengan sedekah ataupun kebaikan-kebaikan yang kita buat, kadang-kadang dia bukanlah bergantung kepada nilai sedekah tersebut, tapi dia lebih kepada niat kita sendiri. Kalau kita sedekah untuk disedekahkan pula pahala tersebut kepada ibu bapa kita dan sebagainya, itu perkara-perkara yang baiklah saya rujuk. Itu dari segi tips jaga kerohanian. Dan juga satu lagi, jangan lupa kalau kata boleh kepada rakan-rakan yang Muslim, kalau boleh bernazarlah. Contoh kalau kata kita nak publish paper, kalau katalah paper ni publish, aku nazar aku nak sedekah pisang ke masjid seberapa banyak yang aku rasa aku mampu, tiba-tiba paper tu publish, kita kena buatlah sebab itu nazar kita dengan Allah SWT. Nazar.
Sebab bila kita bernazar, dia what we call that, dia melibatkan what we call that perjanjian kita dengan Allah SWT. Jadi kita akan cuba sebaik mungkin untuk menunaikannya, dan kita akan pastikan nazar ni termakbul. InsyaAllah kita akan terus what we call that, tunaikan janji-janji kita dengan Allah SWT. Kadang-kadang nazar ni tak perlu nazar yang besar-besar, nazar yang kecil-kecil pun boleh lah, tak ada masalah pun. Ikut mana mampu. Ikut kemampuan kita. Kadang-kadang ada setengah tu dia nak berpuasa, ada setengah tu dia prefer untuk sedekah dan sebagainya. So it depends on people lah. Bergantung kepada individu. Ini tip yang terakhir. Yakinlah setiap permulaan pasti akan ada pengakhiran. Ini adalah tip yang terakhir lah untuk malam ini. Yakinlah apa saja yang kita buat untuk pengajian peringkat PhD ni, just trust the process. InsyaAllah daripada proses awal hingga akhir pasti akan tamat. As long as you follow your supervisor, penyelidik anda, ikut tunjuk ajar yang diberikan, follow the what we call that prosedur dan sebagainya, mohon doa daripada kita punya ibu bapa, penyelia, rakan-rakan, jiran-jiran, ahli keluarga dan sebagainya. InsyaAllah PhD yang kita sedang lalui ini akan habis juga, akan tamat juga insyaAllah. Itu bagi saya rujuk bahawa sebagai keyakinan yang perlu ada dalam diri setiap pelajar postgrad. Sebab kadang-kadang ada dalam kalangan pelajar postgrad yang tiba-tiba terhenti di tengah jalan. So kita sedih sebenarnya rakan-rakan kita berhenti di tengah jalan, sebab kita yakin dan pasti bahawa mereka mampu untuk habiskan pengajian. Cuma kadang-kadang perasaan lelah, perasaan penat dalam tempoh pengajian ini menyebabkan mereka tiba-tiba berhenti. Mungkin dalam kalangan mereka yang mungkin ada financial problem ya, permasalahan kewangan dan sebagainya yang menyebabkan mereka terpaksa menangguh pengajian, dan dalam masa yang sama ada juga yang terpaksa berhenti pengajian sebab tak mampu lagi untuk meneruskan. Tapi kita kena what we call that, positif lah, dan kita cuba kalau kata kita boleh membantu rakan kita yang menghadapi permasalahan sedemikian menerusi jalan-jalan yang kita ada, cubalah bantu. Sebab support system is very important ya. Sistem sokongan daripada rakan-rakan itu sendiri sebenarnya kadang-kadang sangat penting. Ahli keluarga juga sangat penting. Apabila ahli keluarga kita memberi sokongan, insyaAllah kita punya what we call that, pengajian juga insyaAllah boleh lancar. Tambahan lagi penyelia kita punya sokongan sangat penting lah. Macam saya punya supervisor ketiga-tiganya, Dr. Nuzali, Profesor Dr. Jamilah dan juga Dr. Darshan Singh, daripada awal sampai habis, sampai tamat, dia orang punya galakan dan sokongan tu memang tak berbelah bahagi lah daripada awal sampai habis. So sebab itulah saya rasa macam saya bertuah di bawah kendalian ketiga-tiga mereka, dan saya rujuk bahawa saya berharap supaya rakan-rakan postgrad yang di sini pun memperoleh what we call that, penyelia seperti inilah untuk diselia oleh anda insyaAllah. Untuk menyelia anda insyaAllah. Minta maaf. Okay, so saya rasa itu sahaja untuk what we call that, sharing saya dari segi tip-tip. Saya buka kepada soalan sekiranya ada, ataupun saya boleh menjawablah kepada soalan-soalan yang ditanyakan oleh rakan-rakan kita sebelum ini di Google Form. InsyaAllah. Ni ada soalan dekat comment section. Doktor dah boleh nampak ke? Saya nampak. Okay, so question daripada Nik Nazlan bin Nik Jaafar ya. Secara puratanya berapa jam sehari doktor peruntukkan masa untuk penulisan tesis? Secara jujurnya tidak ada satu tempoh masa yang tetap untuk penulisan tesis. Dia bergantung kepada what we call that, kepada anda punya availability ya. Anda punya masa sendirilah, bagaimana anda membahagikan masa tersebut. So tempoh masa tersebut memang tak ada tempoh masa. Tapi cuba ini nasihat saya, cubalah kalau boleh sehari itu dapatkanlah satu page ataupun 2 page penulisan tesis ya. Sebab bila kita kira ya, satu page, andai katalah satu page kita tulis satu hari, 360 hari setahun kita boleh dapat 360 page, betul tak? Itu kalau kata setiap hari kita tulis lah. Tapi kalau kata kita lihat dari segi tempoh masa, contoh kalau satu hari satu page, 5 hari seminggu kita bekerja, seperti saya kata tadi, buat seperti bekerja ya, 5 hari dah 5 page lah, itu baru seminggu. Kalau 4 minggu dalam sebulan dah 20 page lah kat situ. So kat situ kita kena pandai membahagikan masa. Kalau kata anda bekerja part time, pagi sehingga ke petang,
bekerja, malam cubalah curi-curi masa. Tak dapat satu page, dapat satu paragraf pun jadilah. Tak dapat satu paragraf, dapat satu ayat pun jadilah. As long as progress tu ada, momentum tu ada. Dia jangan what we call that terhenti ya, jangan terhenti. Sebab bila kita terhenti, kemungkinan momentum untuk kita teruskan tersebut kemungkinan kurang. Dia punya nak masuk gear tu lambat sikit lah. Nak masuk gear tu lambat sikit lah kalau orang Penang cakap kan. So kita kena cuba memastikan orang panggil apa? What we call that momentum tu ada. So that kita akan dapat meneruskan dari satu peringkat ke satu peringkat, chapter 1 ke chapter 2, chapter 2 chapter 3. Sebab bila kita ada perancangan sedemikian, satu page ataupun satu paragraph everyday dan sebagainya, kita akan nampak bahawa thesis aku ni berkembang sebenarnya. Jadi daripada satu peringkat ke satu peringkat, kita dapat hantar kepada supervisor kita. Kalau 3 supervisor, maka ketiga-tiganya kena bagi. Kena bagi kepada ketiga untuk dapatkan komen ya. Kalau satu supervisor, satu supervisor je. Tapi kita kena ingat juga, mereka juga ada masa yang perlu diorang handle ya. Sebab diorang juga adalah ahli akademik. Ahli akademik dan dalam masa yang sama mereka mungkin memegang jawatan pentadbiran di fakulti dan sebagainya. So kita perlu kena ingatlah bahawa kita juga perlu beri masa kepada mereka untuk semak tesis kita. Okey, terima kasih ya soalan oleh Syamsiah Suhaili ya. Bagaimana nak memastikan yang literature review kita sudah buat sudah mencukupi kan? Untuk soalan tersebut, saya rujuk bahawa dia tidak ada satu jumlah tau. Satu jumlah yang mengatakan bahawa kalau kata kita baca 50 artikel jurnal maka cukup. Tidak. Dia lebih kepada bagaimana kematangan dari segi penulisan dapatan dan juga what we call it, dapatan literature itu sendirilah. Bagaimana kita extract data daripada literature tersebut sendiri dan bagaimana kita membuat flow of the story. Flow of the story, kita kembangkan dan sebagainya kan. So untuk pastikan literature review kita ni sudah so what we call that, kembali kepada komen, apakah what is the challenges in doing PhD? Itu yang ditanyakan dalam soalan yang list tu kan, yang tadi tu kan. Betul ke? Betul. So dalam tempoh pengajian PhD ni saya pernah berada di stage yang saya stuck PhD terus. 2 bulan saya start PhD sebab what we call that, my father fall sick. So masa tu orang panggil bapa saya sakit di hospital, we call that, kena pneumonia time tu. Saya masih ingat lagi 13 Mac hingga 13 Mei 2019. So waktu tu memang cabaran besar untuk saya lah sebab saya nak pergi ke what we call that, universiti time tu pun rasa macam bimbang kepada bapa saya. Nak tinggal pun rasa macam saya kena, sebab saya nak tunggal. So saya perlu bergilir-gilir dengan ibu saya untuk menjaga bapa saya. So memang time tu 2 bulan tu memang PhD thesis memang stuck terus. Memang jalan thesis pun rasa macam tak jalan sangat. 1 page ke 2 page nak buat 1 hari pun sangat susah. So saya rasa itu cabaran yang saya hadapi. Saya rasa rakan-rakan postgrad saya yang dekat USM ataupun universiti lain juga kemungkinan ada yang menghadapi isu-isu yang seperti ini. Even saya punya co-supervisor yang ketiga, beliau juga pernah menghadapi isu bapa sakit ya. Bapa supervisor saya yang ketiga, Dr. Dashan Singh, bapa dia waktu tu tak salah saya, bapa dia terkena kanser. So memang berapa lama juga Dr. Dashan berulang-alik dari rumah ke hospital Pulau Pinang time tu. So seperti saya juga, saya pun perlu berulang-alik dari USM ke hospital Bukit Mentajam, kemudian mereka pindahkan bapa saya ke hospital Seberang Jaya, kemudian ke hospital Pulau Pinang. Dan itu memang bagi saya cabaran yang sangat besar sebagai seorang pelajar, sebab saya nak bahagikan masa untuk fokus kepada PhD thesis, tapi dalam masa yang sama family comes as a priority lah, of course lah. Kena jadikan kita punya keluarga sebagai keutamaan terlebih dahulu. So saya memang tinggalkan tesis, memang ke laut jugalah tesis saya time keadaan 2 bulan tersebut. Itu setakat inilah saya rasa macam untuk soalan-soalan yang ditanyakan oleh rakan-rakan kita di list tersebut, saya rasa saya dah jawab untuk pembentangan sebentar tadi, dan saya rujuk cukuplah untuk perkongsian pada malam ini.
Terima kasih kepada saudari Sumaya dan juga Tuan Zaki di atas memberi peluang kepada saya untuk berkongsi pada malam ini. Sangat terima kasih. Okey, baik. Terima Okey, kasih juga. Okey. Terima kasih juga Doktor sebab sudi terima jemputan kami untuk berkongsi pada malam ini. InsyaAllah sangat bermanfaat. Ikut tengok komen pun so far. Clear, saya clear. Kalau ikut komen pun macam semua positif so far. InsyaAllah bermanfaat, sangat-sangat bermanfaat. Okay, Dr. hilang. Okay, tak apalah. Jadi saya juga nak berterima kasih pada tuan-tuan dan puan-puan sebab yang still bersama kami sekarang sampai sekarang, walaupun banyak isu-isu hilang, lepas tu muncul balik, lepas tu hilang balik. Kami minta maaf untuk itu ya. Ya betul, ini semua salah Unipan. Jadi minta maaf sangat-sangat. Tapi harap-harap main point from the content presentation doktor tadi, insyaAllah harap semua dapatlah. And jika macam part-part yang terputus-putus tu boleh refer balik recording kami. Nanti kami nanti akan muncul di YouTube kami lah, Proofreaders United. Jadi untuk more konten-konten pasca Siswazah memang boleh refer ke kami punya YouTube channel Proofreaders United. Kami ada contoh-contoh konten seperti penyediaan slide Viva and bagaimana nak buat framework literature review, konten-konten seperti itulah di Proofreaders United punya YouTube channel. And untuk more content juga bolehlah subscribe kepada channel kami tu ataupun boleh follow page Facebook kami. Bukan like saja, follow supaya anda boleh updated lah dengan kami punya post-post yang mungkin berkenaan FB Live, bukan FB Live, live sharing session dan juga event-event lain yang kami ada. Seperti Shut Up and Write. Shut Up and Write ialah di mana kami buat kiranya kita menulis thesis atau artikel bersama-sama menggunakan teknik Pomodoro. Selalunya saya lah yang moderator juga. Jadi nampaknya doktor pun dah memang tak boleh nak datang balik kat kita. So jadi terima kasih banyak-banyak and insyaAllah kita jumpa lagi in the next live sharing session. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.